Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Bersama-sama dengan saya Fakhrul Razi bin Abu Bakar, Musyrif Kemaru Umrah JDT. Sekali lagi pada minggu ini dalam rancangan Awak Tanya Ufak Jawab. Jadi bagaimana tuan-tuan, pada hari ini diharapkan semua sihat walafiat belaka. Dan kami di sini mendoakan pada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama-sama dengan kami supaya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memelihara kita daripada segala wabak penyakit yang melanda negara kita sekarang. Ini adalah satu musibah yang melanda negara kita. Jadi kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Taala jauhkan diri kita dan juga ahli keluarga kita daripada wabak penyakit yang sedang mengebak di seluruh negara sekarang lah. Jadi seeloknya kita berdoa pada Allah Ta'ala. Antaranya doa yang diajar oleh Nabi SAW. Antaranya boleh kita baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Kemudian ditambah dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal jununi wal judami wal barasi wa sayyi'il asqab. Ya Allah, ya Tuhan kami minta lindung kepada Engkau dengan Engkau daripada penyakit gila, penyakit juzam. Juzam ni maknanya orang kata apa yang tercabut badan tu, apa dia panggil, kusta. Baras iaitu penyakit kita katakan warna kulit tu hilang, macam albino kita panggil. Wasayyil asqam, dan juga kejahatan dan juga keburukan, penyakit yang lain. Jadi termasuklah dalam hadis ini ataupun doa ini penyakit yang sedang melanda negara kita sekarang. Jadi kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita semua dan ia mudah-mudahan menjadi ujian kepada kita untuk kita balik semula, bermuhasabah dan kembali semula kepada Allah dan hidup dalam keadaan beragama yang sepatutnya. Kadang-kadang wabak ni bila Allah Taala timpakan, ia menjadi satu ujian dan juga dia menjadi satu yang baiknya. Kadang-kadang bila wabak ni Allah Ta'ala turunkan, dia boleh jadi satu rahmat kepada kita, iaitulah kita dapat menginsafi diri kita dan merasa bersalah di atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dan kita pun rasa nak bertaubat dan kembali semula kepada agama Allah dan beramal dengan sebaik-baiknya. Itu antara kelebihannya lah. Sebab kadang-kadang bila benda ni tak timbul, kita pun tak ingat pada agama. Jadi kadang-kadang itu daripada sudut positifnya. Jadi ala kulli hal, mudah-mudahan Allah Ta'ala melindungi kita semua dan ahli keluarga kita daripada masalah dan juga penyakit yang melanda kita pada hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jadi bagaimana tuan-tuan, diharapkan semua sihat. Jadi insya-Allah pada hari ini saya sekali lagi ditemani oleh kuih-muih dan juga mikrofon. Ustaz Azlan tidak dapat bersama-sama dengan saya lagi pada minggu ini, kerana sekarang Ustaz Azlan sedang berada di Mekah melaksanakan umrah. Diterbang pada 26 hari bulan dan baliknya nanti saya pun tak pasti bila. Jadi tuan-tuan pada minggu ini bersama-sama saya seorang saja, insya-Allah akan bersama-sama dengan tuan-tuan untuk kita menjawab persoalan dan juga kemusykilan yang ditanyakan kepada kami. Ada yang tanya kepada kami, mana kami dapat soalan-soalan ni? Soalan-soalan ni kami dapat daripada banyak sumber lah. Ada yang tanya secara live daripada rancangan ni, ada yang bertanya dalam ruangan komen, ada juga yang tanya pada kami dalam grup-grup WhatsApp alumni kami yang pernah pergi umrah dengan kami. Jadi ada soalan-soalan yang ditanya dalam tu, dan kami bawa soalan tu untuk dihuraikan dalam rancangan ini. Dan ada juga soalan yang kami dapat secara personal daripada tuan-tuan dan puan-puan yang kami jumpa sama ada di masjid ataupun di mana-mana. Ada yang memintakan penjelasan daripada kami dan kami jawab terus kat situ, dan kami bawa soalan tu dalam rancangan ini. Dan ada juga yang kami jumpa, dia tanyakan soalan, kemudian dia kata, Ustaz, jawab nanti masa rancangan ni lah, awak tanya Ufak jawab. Baik, jadi alhamdulillah pada hari ini di hadapan saya, sebelum tu saya minta respon daripada tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana suara dan juga line kita pada pagi ini. Baik. Dah ada yang like tu, maknanya ada lah yang tengok tu.
Alhamdulillah. Baik. Jadi kita terus saja kepada soalan kita. Hari ini banyak sikit tuan-tuan. Ada dekat 10 soalan. Dekat 10 soalan. Jadi biasanya kalau satu soalan kadang-kadang makan masa sampai setengah jam. Jadi kalau 10 soalan, tuan-tuan kira lah sini berapa lama kita nak habis ni. Ataupun insya-Allah kita akan ringkaskan. Jadi di hadapan saya ni ada beberapa soalan. Ada 9 soalan yang ada di depan kita. Iaitulah kita terus pada soalan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh jelaskan umrah sambil bawa anak-anak? Umrah sambil bawa anak-anak. Jadi bagaimanakah hukumnya? Adakah sah umrah tersebut ataupun bagaimana? Baik. Berkenaan dengan umrah kanak-kanak. Berkenaan dengan umrah kanak-kanak ini, dia adalah satu benda yang dibenarkan dalam agama kita. Sebab sabit di dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, bagaimana satu hari Nabi SAW ada seorang perempuan muslimat, dia ada bawa budak kecil, kemudian dia angkat budak ni depan Nabi SAW. Tengah-tengah ramai tu dia angkat budak tu. Dia tanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, ali hadha hajjun?" Wahai Rasulullah, adakah budak ini boleh melaksanakan haji? Lalu jawab Nabi SAW, "Na'am, walaki ajrun." Kata Nabi, ya, dia boleh buat haji dan bagi kamu pahala. Maknanya bagi ibu ataupun bagi ayah ataupun bagi penjaga ataupun wali yang buatkan haji dan umrah untuk budak ini, maka dia juga mendapat pahala, bukan saja budak yang melakukan ibadat tersebut. Jadi daripada segi hukumnya tidak jadi masalah, boleh hukumnya. Cuma ada perinciannya yang dibincangkan oleh para ulama. Sebab budak-budak ni dia ada dua keadaan. Satu, budak-budak yang belum mumayyiz. Satu lagi budak-budak yang sudah mumayyiz. Mayyaza, yumayyizu tamyizan. Mumayyiz ni isim fa'il. Maknanya budak tu dah tahu beza. Dia sudah tahu beza, dah tahu, dah reti beza mana satu baik, mana satu buruk, mana satu najis, mana satu tak najis. Ataupun budak ni kita katakan kalau kita suruh dia buat kerja-kerja, dia faham. Ataupun kita suruh dia pergi kedai beli barang, dia dah tahu dah. Maknanya contoh kalau harga barang tu RM6, kita bagi dia RM10, dia tahu duit balik tu dia akan dapat RM4. Ni budak ni kalau dah tahu macam ni, maka budak tu dihukumkan sebagai kanak-kanak yang mumayyiz. Tapi kalau kita bagi dia RM10, harga barang tu RM6, dia balik rumah, dia tak bawa balik duit RM4, dia bawa balik gula-gula. Dia kata ni tokek kedai ni tadi bagi gula-gula. Jadi budak tu belum mumayyiz lah, sebab dia tidak, dia disebut la yuhsinut tasarruf. Maknanya dia belum mengerti lagi nak bermuamalah ataupun untuk berjual beli, untuk berhubung dengan manusia dan sebagainya. Jadi ada beza dia. Umrah ataupun ihram budak-budak yang belum mumayyiz dengan yang sudah mumayyiz. Jadi mumayyiz dan belum mumayyiz dan sudah mumayyiz dan belum mumayyiz, kedua-duanya boleh dilaksanakan umrah, tetapi ada perinciannya. Perinciannya macam mana? Secara umumnya pelaksanaannya semua sama. Tawaf, sa'i, tahallul, pantalarang, semua hukumnya adalah sama saja. Cuma berbeza sedikit pada masalah niat. Berbeza sedikit pada masalah niat. Di mana kanak-kanak yang belum mumayyiz, maka hendaklah diniatkan ihramnya oleh penjaganya. Maknanya dia niat macam badal haji ataupun badal umrah, tapi niat itu atas budak tu. Niat itu atas budak. Maknanya dia bawa sekali lah budak tu, bukan budak tu ditinggal. Dia bawa sekali budak tu dan diniatkan ihram atas budak tu. Macam mana ayat tu ikut kreativiti masing-masing lah. Dia tidak ada satu ayat yang statik untuk kita baca. Maknanya kita niat, kita tahu kita niatkan ihram bukan untuk kita tapi untuk anak kita, dan dalam masa yang sama kita boleh niatkan ihram untuk diri kita sendiri juga. Pun boleh, tak ada masalah. Adapun bagi kanak-kanak yang sudah mumayyiz, mereka yang sudah faham, kalau kita ajar mereka boleh ikut, maka kita ajarkan mereka niat dan mereka ikut kita niat. Cuma kanak-kanak yang sudah mumayyiz ini, kata ulama, dia kalau nak buat umrah mestilah dengan izin walinya, dengan izin ayahnya. Contoh kalau dia nak buat, dia ikut ayah dan mak dia pergi umrah, kan? Kalau dia nak ikut sama, kalau dia nak buat juga umrah, maka dia kena minta izin dengan
dengan kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak izinkan, maka umrahnya tidak sah, ihramnya tidak sah. Ini ada pandangan yang disebut dalam mazhab Syafi'i. Jadi boleh. Jadi kalau walinya mengizinkan untuk dia berniat ihram, maka kanak-kanak yang mumayyiz ini dia pun berniat ihram. Kalau dia reti, dia baca sendiri ataupun dia niat sendiri. Kalau dia tak reti, maka mak dan ayahlah yang ajarkannya. Dan kedua-duanya, mumayyiz dan tidak mumayyiz ini, daripada sudut pantang larang semua sama. Semua pantang larangnya sama, tertakluk dengan pantang larang yang sama. Maknanya kalau mereka melanggar pantang larang, contohnya mereka pergi cabut rambut, ataupun mereka pakai pakaian yang bercantum, ataupun mereka tutup kepala mereka dengan suatu kain kopiah dan sebagainya, maka menjadi tanggungjawab kepada wali, kepada penjaga untuk membayar fidyah bagi kanak-kanak tersebut. Sebab tu kita cadangkan dalam KJRT, kami cadangkan qarar keputusan yang kami buat, iaitulah mana-mana jemaah yang membawa kanak-kanak itu, maka bawa saja kanak-kanak itu dalam keadaan kosong, dalam keadaan tidak ada niat ihram. Maknanya kita saja sebagai orang tuanya, sebagai walinya, kita saja yang berniat ihram. InsyaAllah jumpa Ustaz Syak. Baik. Kita saja yang berniat, kanak-kanak itu masuk dalam keadaan kosong, tidak ada berniat, dengan tidak berniat ihram pada umrah yang pertama lah. Adapun umrah yang kedua, umrah yang ketiga, kalau kita nak niatkan ataupun nak bawa anak-anak ni berniat ihram, maka tidak jadi masalah. Terutamanya bagi umrah yang pertama, sebab supaya lepas umrah pada diri kita terlebih dahulu, sebelum Assalamualaikum sebelum anak kita melaksanakan ibadat umrah tersebut. Ini jadi dia punya kesimpulan lah. Dan kanak-kanak ini dalam mazhab Syafi'i disebut bahawa mereka perlu menghabiskan umrah. Mereka perlu menghabiskan umrah sampai selesai, sampai habis tawaf, sampai habis sa'i dan juga bertahlul, dan mereka tidak boleh keluar saja-saja. Melainkan di sisi ulama Abu Hanifah, mazhab Hanafiyah, mereka mengatakan bahawa kalaulah kanak-kanak ini tak habis umrah pun tak ada masalah untuk mereka keluar daripada umrah, walaupun dalam keadaan mereka belum selesai lagi mengerjakannya. Wallahu alam, dalam bab ni saya tak pasti apa yang muzakarah haji telah keluarkan. Ada ketetapan muzakarah haji ni, ada beberapa benda yang muzakarah haji telah tetapkan bagi kita. Ya tuan-tuan, ada iklan. Ada perkara yang muzakarah haji telah tetapkan bagi kita dan kita ikut saja dia punya flow. Cuma dalam masalah ni saya tak pasti. Cuma daripada bab untuk memudahkan mak dan ayah, sekiranya dia niatkan umrah untuk anak-anak yang belum mumayyiz ataupun anak yang sudah mumayyiz, dia telah berniat ihram, sekiranya mereka nak keluar daripada ihram tersebut dalam keadaan belum lagi selesai umrahnya, maka tidak jadi masalah untuk dia taklid kepada mazhab Abu Hanifah yang kata tidak menjadi masalah dan tidak dikenakan dam, sebagai memudahkan urusan kita di tanah haram. Wallahu a'lam bishawab. Jadi umrah kanak-kanak hukumnya sah, mak dan ayahnya mendapat pahala. Bukan saja pada anak-anak tersebut, mak dan ayahnya juga dapat pahala. Cuma kami cadangkan untuk anak-anak ni kita bawa sahaja. Sebab anak-anak ni, kalau kanak-kanak ni kalau dia buat umrah sekarang pun masih dia budak-budak lagi, dia belum lagi gugur dia punya taklif, maknanya dia punya dia punya tanggungjawab belum lepas lagi, sebab mereka bukan mukallaf, belum baligh lagi, belum sampai had usia dia. Maknanya bila dia dah balik, dia kena buat sekali lagi umrah. Jadi kita cadang boleh saja kita bawa dalam keadaan niat yang kosong. Wallahu a'lam. Baik, itu bagi jawapan bagi soalan yang pertama. Baik, saya nak tengok siapa yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Baik, kucing siam, jinah sihat. Ustaz Ufab sihat, alhamdulillah. jinah Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah jelas dari JB Tampuai. Wandi Nuris, penonton setia kita pada pagi ini. Muhammad Ali menonton dari KL, audio dan video clear, alhamdulillah. Nur Syahirah, sana clear, Angsana clear. Sana clear pula jadi orang Kedah. Angsana clear. Radin Sulaiman, wassalam, terbaik KJRT. Nurul Hayati Arifin is watching. Baik,
Jadi terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sama-sama dengan kami pada pagi ini. Baik. Jadi kita teruskan pada soalan yang berikutnya. Saya pernah dengar orang kata pukul 12 tengah hari tak boleh solat duha. Betul ke? Pukul 12 tengah hari dia kata tak boleh solat duha. Betul ke? Baik, masalah waktu-waktu yang dilarang untuk kita sembahyang. Dalam bab ni ulama beza pandangan. Ada yang kata waktu yang dilarang sembahyang ni, ada yang kata makruh tanzih, ada yang kata makruh tahrim, maknanya makruh biasa, ada yang kata haram terus. Iaitulah pada 5 waktu. Pada 5 waktu, iaitulah lepas kita mendirikan solat subuh, yang kedua ketika terbit matahari, yang ketiga semasa matahari tegak atas kepala sebelum waktu zuhur, yang keempat lepas sembahyang asar, dan yang kelima semasa matahari terbenam. Jadi ini adalah 5 waktu yang dilarang untuk kita sembahyang padanya, melainkan kalau sembahyang tu sembahyang yang bersebab. Contohnya sebab kita masuk dalam masjid, ataupun sebabnya gerhana matahari berlaku lepas waktu asar, yang tu kita boleh sembahyang sunat kerana dia adalah sembahyang sunat yang bersebab. Adapun nak sembahyang sunat mutlak, sembahyang sunat hajat, sembahyang sunat taubat, jadi pada waktu-waktu ini dilarang untuk kita melaksanakannya, melainkan solat-solat fardu pun boleh dikerjakan. Solat-solat fardu dan juga solat-solat sunat yang ada sebab boleh dikerjakan pada waktu yang dilarang. Termasuklah juga di tanah haram Mekah boleh dikerjakan. Dalam mazhab Syafi'i menyebut boleh kita kerjakan solat sunat, termasuklah juga pada waktu-waktu yang diharamkan untuk kita kerjakan semasa kita berada di tanah halal. Baik, jadi soalannya sekarang dia kata dia pernah dengar orang kata pukul 12 tengah hari tak boleh solat duha. Betul ke? Tadi kita katakan antara waktu yang tidak boleh seseorang itu mendirikan sembahyang sunat, iaitulah semasa matahari tegak di atas kepala sebelum daripada waktu zuhur. Baik, soalannya masa bila dihukumkan matahari tegak di atas kepala? Sebab apa hikmah dia tuan-tuan? Tak boleh sembahyang pada waktu ni, sebab ada riwayat hadis daripada Nabi SAW, kerana pada masa inilah api neraka ataupun pintu-pintu neraka sedang dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia adalah, boleh kita katakan, waktu yang Allah Taala murka. Allah Taala tidak suka untuk kita mendirikan sembahyang padanya. Baik, jadi bila disebut sebelum zuhur ni bila yang tak boleh sembahyang? Kena tahu ukurannya bukan pada jam, bukan pada, memang kita sebut 12 tengah hari daripada segi bahasanya, tetapi daripada sudut kiraan matahari tu kita nak tahu kat mana. Masa 12 tengah hari tu matahari berada kat mana. Jadi kiraannya bukan pada jam, tapi kiraannya pada waktu zuhur tu. Zuhur. Jadi katakan zuhur sekarang pukul 1 suku lebih kurang. Pukul 1 suku lebih kurang, maka kita katakan iaitulah waktu yang tidak boleh kita sembahyang padanya, iaitulah qubail zuhur. Sedikit sebelum daripada waktu zuhur, kita anggarkan mungkin 5 minit. 5 minit ataupun nak play safe 10 minit sebelum daripada waktu zuhur, maka kita tidak boleh mengerjakan solat sunat duha. Solat sunat duha. Adapun pukul 12, pukul 12 tak ada masalah lah. Melainkan kalau zuhur pada hari itu pukul 12.10 minit ataupun 12.05 minit, yang tu memang tak boleh lah. Yang tu memang tak boleh. Tapi mana ada sembahyang zuhur pukul 12 kan? Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi saya rasa sudah menjawab soalan yang kedua. Baik, soalan yang seterusnya, soalan yang ketiga. Ada yang kata orang lelaki boleh pakai sutera yang dah bercampur dengan unsur lain. Minta pandangan Ustaz. Ya, masalah sutera ni ada larangan yang khusus daripada Nabi SAW. Orang lelaki tidak boleh memakai sutera. Sabit dalam hadis bagaimana satu hari Nabi SAW kata Ali bin Abi Talib, di sebelah kanan tangan Nabi pegang kain sutera, di sebelah tangan kiri Nabi SAW Nabi pegang emas. Nabi angkat kedua ni, lalu Nabi tunjuk di hadapan sahabat-sahabatnya, lalu kata Nabi, inna hadaini haramun li dhukuri ummati halul li inathihim. Kata Nabi, dua benda ni adalah benda yang diharamkan ke atas laki-laki daripada kalangan umat aku. Kemudian ditambah dalam riwayat yang lain, halul li inathihim, dan halal bagi kalangan wanitanya. Maknanya dua benda ni Nabi nak bagi tahu pada kita, orang lelaki tak boleh pakai, hukumnya adalah haram. Bila haram maknanya berdosa. Maka orang lelaki tidak boleh pakai emas dan orang lelaki tidak boleh memakai sutera. Tapi soalan yang ditanya dekat sini iaitulah kain sutera yang bercampur dengan unsur yang lain, bercampur dengan kapas ke, ataupun bercampur dengan
apa jenis kain saya pun tak tahu. Saya tahu kapas je. Kapas, apa lagi? Tuan-tuan fikirlah sendiri, ada banyak jenis kain kan. Nylon ke kan. Baik, jadi kalau sutera bercampur dengan unsur yang lain, boleh ke tak boleh? Dalam bab ni ada perbincangan ulama. Dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana yang telah ditahqiqkan oleh Imam Nawawi, dia berkata sekiranya nisbah sutera itu lebih sedikit berbanding dengan kain yang lain, maka tidak jadi masalah. Termasuklah juga kalau nisbah sutera itu sama banyak dengan kain yang lain pun tak ada masalah. Pandangan yang sahih dalam mazhab Syafi'i, pun kata Imam Nawawi tak ada masalah. Yang tidak boleh iaitulah kain sutera yang melebihi daripada unsur yang lain. Nisbah kain sutera lebih banyak daripada kain yang lain, maka itu yang tidak boleh. Dan ada juga di antara ulama yang menyebut kadar nisbahnya iaitulah tidak lebih daripada 4 jari. Kerana ada satu riwayat ni kalau tak silap saya dalam Bukhari. Tuan-tuan boleh cek lah. Kalau salah tolong betulkan pada ruangan komen. Contoh, kalau tuan-tuan ada maklumat. Dalam riwayat Bukhari kalau tak silap, Sayyidina Umar pernah beritahu bahawa Nabi SAW melarang untuk orang lelaki memakai kain sutera, kemudian katanya illa hakadha, melainkan begini, lalu ditunjuk dengan 2 jarinya. Apa nama? Dia kata lalu Rasulullah SAW Rasulullah SAW menyebut orang lelaki tidak boleh memakai sutera melainkan begini. Lalu kata Sayyidina Umar, melainkan begini. Lalu kata Sayyidina Umar, Rasulullah mengangkat tangannya, mengangkat jarinya dan mengangkat tangannya dan mengangkat jarinya dan menjadikan jari telunjuk dan jari hantu ni rapat macam ni. Fadammahuma rafa'a isbi'aihi wa ja'ala al-sababah wal wusta. Maknanya saya lupa macam mana nas hadis tu. Lalu Rasulullah kata Sayyidina Umar menjadikan jari telunjuk dan jari hantunya begini dan lalu dirapatkan. Maknanya nak bagi tahu tak boleh lebih daripada jarak ataupun ruas macam inilah. Dan ada juga riwayat yang sebut Sayyidina Umar kata Rasulullah angkat ke 4 jarinya. Maknanya tak boleh lebih daripada ruas 4 jari. Gitu. Maknanya kalau ruas 4 jari boleh kita katakan bahagian kocek je lah katakan. Mungkin wallahu alam. Cuma yang ditahqiq yang disebut dalam mazhab Syafi'i sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Nawawi, iaitulah tengok pada nisbah dia. Maknanya nisbah kalau kain sutera lebih banyak daripada unsur yang lain maka tak boleh. Tapi kalau unsur sutera itu lebih rendah daripada kain yang lain ataupun nisbahnya sama dengan kain yang lain maka itu tidak jadi masalah. Wallahu alam. Yang tak boleh pure silk. Maknanya 100% kain sutera, yang tu tak boleh. Wallahu a'lam bisawab. Baik. Soalan yang berikutnya, wanita yang dah tua. Banyak soalan, banyak tuan-tuan soalan hari ni. Baik. Wanita yang dah tua, berapa tua tu? Baik. Yang dah tua dan orang pun dah tak ada nafsu dengan dia, boleh ke dedahkan aurat? Gana soalan ni. Wanita tu dah tua dan orang tengok pun jenis tak ada nafsu dengan dia, maka boleh tak dia menyedahkan aurat? Baik, kita kena tahu aurat orang perempuan ni dia berbeza-beza mengikut keadaan. Berbeza-beza mengikut keadaan. Aurat dia masa dia semayang macam mana? Aurat orang perempuan apabila berhadapan dengan ahli keluarganya yang lelaki, ayahnya, abangnya, adik lelakinya macam mana? Aurat orang perempuan apabila berhadapan dengan lelaki ajnabi, lelaki luar yang tak ada kena-mengena dengan keluarga dia, ada auratnya. Aurat orang perempuan sama-sama orang perempuan yang muslimah, ada auratnya. Aurat orang perempuan sama-sama perempuan tapi perempuan yang seorang tu kafirah ataupun ghair muslimah, yang bukan muslimah, ada auratnya. Jadi tiap satu tu ada dia punya perincian. Baik. Adapun orang perempuan tua yang dah tak ada nafsu dah. Orang perempuan tua yang dah tak ada nafsu. Maknanya siapa tak ada nafsu ni? Maknanya orang yang melihatnya lah. Yang tua tu kita tak tahu ada nafsu tak ada nafsu, dia tu sendiri. Tapi orang yang melihatnya pun tengok tak ada harapan dia ni kan. Jadi bagaimana auratnya? Adakah dia boleh dedahkan auratnya ataupun macam mana? Baik, dalam bab ni Allah Ta'ala ada sebut satu ayat dalam Al-Quran. Allah Ta'ala kata wal qawa'idu minan nisa'i allati la yarjuna nikahaha falaysa alaihinna junahun ay yada'na thiyabahun.
Kata Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dan wanita-wanita yang kerjanya hanya duduk di rumah. Maknanya orang perempuan yang dah tua, ni yang dah tua, yang dah uzur ni, mana nak berjalan sangat, dia duduk aja di rumah. Dan termasuklah juga orang perempuan yang ya'isna minal mahid, iaitu orang perempuan yang telah putus haidnya. La yarjuna nikahaha, yang mana dia tidak ada harapan untuk berkahwin. Dia tidak ada harapan untuk berkahwin. Maka apa hukum dia? Falaisa alaihinna junahun ay yadha'na thiyabahun. Maka tidak menjadi satu kesalahan bagi mereka untuk mereka meninggalkan pakaian mereka. Jadi maknanya macam mana? Boleh boleh telanjang depan orang. Ayat Quran kata ay yadha'na thiyabahun. Falaisa alaihinna junahun ay yadha'na thiyabahun. Boleh, tidak jadi salah untuk mereka meninggalkan pakaian. Maknanya macam mana? Kata ulama tafsir, bukanlah maknanya tanggal pakaian semua, lari pula orang. Jadi yang dimaksudkan dalam ayat ni iaitulah merujuk kepada pakaian yang menutup bahagian dadanya. Sebab asalnya orang perempuan dia kena menutup aurat dalam keadaan kalau dia pakai tudung, dia tidak boleh hanya memakai khimar. Maknanya khimar ni tudung tutup kepala je, tutup bahagian teguk je, sampai situ je. Dia main ikat dekat dagu, macam cerita Piramli tu kan, nak pergi mengaji, dia nak keluar rumah ikat tudung kat dagu je. Tu dipanggil khimar. Dia tidak cukup sekadar khimar, tetapi dia perlu memakai jilbab. Jilbab ni maknanya apa ke nama, tudung yang dilabuhkan sehingga menutup bahagian dadanya. Pakai tudung yang labuh sehingga menutup bahagian dadanya. Jadi itu asal sifat aurat orang perempuan yang dia kena tutup lah, yang dia kena buat. Adapun bagi orang perempuan yang ajuzah, yang dah tua, yang dah putus haid, yang orang tengok pun tak ada nafsu, yang mana maknanya tak ada harapan nak kahwin, maka dia boleh sekadar memakai khimar sahaja. Khimar maknanya pakai tudung yang menutup bahagian kepala dan tengkuknya sahaja, dalam keadaan dadanya tidak ditutup. Maknanya pakai baju je lah. Cuma ada syarat. Allah Ta'ala kata ghaira mutabarrijatin bizinah, melainkan kalau dia dedahkan itu dengan maksud untuk dia berhias. Maknanya kalau dia pakai tudung takat maknanya kepala saja, dalam keadaan dadanya didedahkan dengan tujuan untuk dia menunjuk-nunjuk perhiasannya dan sebagainya, maka itu dilarang. Maka itu dilarang. Sebab bimbang kalau dia buat macam tu pula boleh menaik perhatian, boleh menarik syahwat orang lelaki yang melihat kepadanya. Jadi boleh, maknanya tutup sekadar tudung dalam keadaan tidak menutup dadanya, tapi dengan syarat bukan untuk berhias. Cuma pada penghujung ayat tu kena ingat, maksudnya apa tuan-tuan, saya ulang balik, maknanya aurat tetap terpelihara. Maknanya tidak boleh menyedahkan auratnya, tak boleh. Cuma bagaimana sifat menutup aurat itu yang diberi keringanan. Maknanya dadanya tidak disyaratkan untuk menutup bahagian dadanya. Maknanya tak payah pakai tudung labuh, pakai tudung bawal bodoh-bodoh biasa pun boleh dah. Tudung bawal, saya pun tak tahu kenapa nama dia bawal kan. Bubur lah, tudung keli ke benda kan. Baik. Jadi yang tu diberi keringanan. Ingat, aurat tetap tidak boleh didedahkan, melainkan tidak disyaratkan, tidak dimestikan pakai tudung yang labuh. Cuma pada penghujung tu Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala sebut wa ayyasta'fifna khairul lahun. Maknanya dan apa nama, mereka menutup, maknanya mereka ikut hukum yang asal, menutup sampai bahagian dada, maka itu lebih baik bagi mereka daripada bab yang lebih berhati-hati. Wallahu alam. Jadi kita ulang balik, aurat orang perempuan yang sudah tua, yang tidak ada nafsu bila orang melihatnya, ataupun yang telah terputus haidnya, tak ada harapan untuk menikah, auratnya tetap mesti wajib dipelihara. Cuma sifat bagaimana dia menutup aurat itu, iaitulah diberi keringanan, tidaklah sampai dia menutup bahagian tudung tu sampai menutup bahagian dadanya. Wallahu a'lam bisawab. Baik, rehat dulu. Iklan sedikit. Iklan, kita tengok siapa yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Baik. Afiq Ari, salam Ustaz, jika seorang telah laksana umrah pada 2018, kemudian tahun ini dia dapat menunaikan haji, boleh tak dilaksanakan haji ifrad tahun ini, atau dia boleh ikut pakej yang ditekak oleh agensi haji? Sila nasihat. Ni kita jawab sekejap lagi lah. Kita dulu kan main yang dulu, first come first serve. Mana soalan dulu kita jawab, InsyaAllah kita akan jawab kalau kita sempat jawab kejap lagi. Assalamualaikum dari Kanga Pelis, loud and clear. Loud and clear, macam nama album ni.
Baik, saya di Singapura. Afiq Arif. Saya di Singapura, alhamdulillah clear. Saya Datuk Nazirah, saya nak amin, sedap donat. Ini bukan soalan ni. Tak apalah, donat. Mana ada donat? Ini bukan donat tuan-tuan, ini namanya bahulu. Ini namanya bahulu. Bahulu bukan bahu gua. Okey, bahulu. Okey, baik. Kita teruskan soalan yang berikutnya. InsyaAllah soalan yang kelima. Berpeluh tuan-tuan saya baca hari ni. Soalan yang kelima, dekat Mekah dan Madinah tak baca kunut subuh. Dan saya pernah belajar, katanya masa iktidal, kalau sempat boleh baca sendiri dengan kunut yang pendek. Boleh ustaz jelaskan? Baik, dekat Mekah dengan Madinah memang tak baca mazhab Hambali. Jadi dia kata adalah setengah ustaz dia bagi tahu kalau iktidal tu agak panjang, masa imam tak baca kunut, sebab biasa kat sana iktidalnya memang panjang sedikit. Sebab imam baca zikir dia agak panjang. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ard, sampai panjang zikir dia. Jadi masa tu agak panjang, imam tak baca kunut. Jadi kita buat iktidal, ada masa panjang, boleh tak tempat imam tak baca kunut kita baca kunut? Memang dalam bab ni disebut dalam mazhab Syafi'i boleh kalau makmum nak baca kunut kalau ada ruang. Kalau ada ruang dan dibaca kunut yang pendek. Kunut yang pendek ni macam mana? Kunut yang pendek ni iaitulah Allahumma ghafirli ya ghafur, pendek. Allahumma ghafirli ya ghafur, cukup. Itu kunut yang pendek. Nak baca kunut panjang-panjang memang tak sempat lah. Jadi boleh, tak ada masalah. Cuma apa yang kita cadangkan ataupun apa yang kita pesankan, innama ju'ilal imamu liyutamma bih, dijadikan imam itu supaya diikuti dengannya. Jadi imam kalau tak baca kunut, maka adalah afdal untuk kita tidak baca kunut juga. Ustaz, kita kan mazhab Syafi'i kan kunut kena baca. Iyalah, dalam mazhab Syafi'i pun kena baca pun hukum tidak wajib, hukumnya sunat. Dan kita secara adabnya, akhlaknya, apabila kita berada di tempat orang yang bukan bermazhab Syafi'i macam Mekah dan Madinah, mereka pegang pada mazhab Hambali, maka adalah lebih afdal untuk kita mengikut amalan masyarakat setempat. Sebagaimana juga yang pernah berlaku pada Imam Syafi'i sini, satu kisah yang sangat masyhur. Saya sini suka ulang kisah ni untuk memberi gambaran kepada kita bagaimana akhlak dan adabnya Imam Syafi'i apabila dia berada di satu tempat yang tidak beramal dengan apa yang dia pegang. Imam Syafi'i pernah pergi dekat Iraq, yang mana Iraq ni tempat Imam Abu Hanifah tak baca kunut subuh. Dia tidak baca kunut subuh, dia baca kunut pada tempat lain, pada witir, pada kunut nazilah antaranya, tapi tak dibaca kunut dalam sembahyang subuh. Jadi Imam Syafi'i apabila dia pergi ke Iraq, bila sembahyang subuh, dia tidak membaca kunut dan dia tidak ganti dengan sujud sahwi, maka menjadi persoalan di kalangan masyarakat di Iraq pada masa itu. Dia kata, wahai tuan imam, bukankah engkau kata subuh ni kena baca kunut? Dah lah kunut tak baca, kemudian tak sujud sahwi pula. Kan kau kata kena baca kunut. Lalu kata Imam Abu Hanifah, aku tak baca kunut dan aku tidak sujud sahwi kerana menghormati Abu Hanifah, menghormati mazhab setempat dekat situ. Jadi itulah akhlak yang diajar, ditunjukkan oleh Imam Syafi'i. Maknanya kalau kita ikut imam yang mazhabnya selain daripada Syafi'i, selain daripada, maknanya masih lagi dalam kerangka ahli sunnah, maka tidak jadi masalah untuk kita ikut mereka. Maknanya kalau mereka tidak baca kunut, maka apa perlu kita baca kunut. Kalau kita tengok sini imam-imam di Mekah, pernah, kalau tuan-tuan boleh tengok dalam videonya dalam YouTube, contohnya macam Syekh Dr. Abdul Rahman As-Sudais pernah dijemput oleh kerajaan Indonesia untuk memberikan syarahan dan menjadi imam jemputan di sana. Dia dijemput menjadi imam sembahyang subuh di Indonesia. Pada rakaat pertama dan rakaat yang kedua, dia telah membaca bismillah dengan kuat. Sedangkan dia masa kat Mekah tak baca bismillah pun, ataupun dia baca bismillah kuat. Tapi masa dekat Indonesia, dia dijemput jadi imam, Syekh Abdul Rahman As-Sudais baca Al-Fatihah dengan dikuatkan bismillah, dan dia baca kunut, dan lepas habis sembahyang dia wirid dalam keadaan yang maknanya dia kuat, dia nyaringkan suara dan boleh didengar oleh makmum. Nampak tak? Sebab tu ada seorang alim pernah ditanya. Dalam banyak-banyak mazhab ahli sunnah ni, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, mana satu mazhab yang ayyuhum ahra bil ittiba', mana satu mazhab yang lebih elok untuk kita ikut? Mana satu mazhab yang lebih elok untuk kita ikut, yang lebih dekat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lalu kata alim ini apa dia jawab? Dia kata, ikutlah mazhab di mana tempat kamu berada. Ikutlah mazhab di mana tempat kamu berada. Maknanya kalau kita duduk kat Malaysia,
amalan masyarakat di sini ikut mazhab Syafi'i, ikutlah mazhab Syafi'i. Kita berada di Mekah dan Madinah, masyarakatnya beramal dengan mazhab Hambali, maka kita ikutlah orang yang bermazhab Hambali, dan tidak jadi masalah. Semua sekali di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah belaka. Perbezaan hanyalah pada benda-benda cabang, bukan pada benda-benda biasa. Maknanya contoh, apa beza sembahyang antara Syafi'i dengan Hanafi ataupun Hambali? Semua sama. Zuhur semua 4 rakaat, Maghrib semua 3 rakaat, semua baca Fatihah, semua berdiri, semua rukuk, semua sujud dalam tertibnya yang sama. Cuma yang berbeza pada benda-benda yang teknikal, benda-benda yang kecil. Contohnya tangan letak dekat mana? Ada yang kata letak bawah dada, ada yang kata letak dekat dada, ada yang kata letak bawah pusat, ada yang kata tak letak langsung. Nak angkat tangan masa takbir, tangannya adakah setetang dengan bahu, adakah setetang dengan telinga. Jadi benda-benda yang bersifat teknikal saja. Kunut, nak dibaca kunut ataupun tidak, dalam mazhab Syafi'i pun bukan satu kewajipan. Dan kalau tak ganti dengan sujud sahwi pun sembahyangnya tetap sah. Jadi bagi menjawab soalan ini, kita katakan boleh dibaca kunut berdasarkan pada apa yang disebut oleh sebagian ulama-ulama Syafi'iyah. Tapi kita katakan daripada bab yang lebih elok, afdalnya kalau kita duduk di tempat orang yang mazhab yang tidak baca kunut, maka elok untuk kita mengikutnya. Wallahu a'lam. Baik. Soalan yang berikutnya, ada ustaz kata solat dekat kawasan dataran Masjid Nabawi tak sah, tapi saya tengok ramai je solat kat situ. Boleh ustaz uraikan? Boleh, tak ada masalah. Mungkin ustaz yang ustaz maksudkan ni maknanya afdal untuk kita penuhkan saf di depan. Mungkin tu maksud dia. Ni kadang-kadang kita pun kadang-kadang dengar sikit kita salahkan ustaz tu, tak puas hati tanya ustaz lain. Jadi masalah juga kita ni. Jadi kena faham, bukan kata ustaz tu memenuhkan saf di depan itu lebih afdal. Maknanya tak eloklah semayang belakang-belakang dalam keadaan saf di depan masih lagi renggang, masih lagi ada kelompangan. Elok dipenuhkan yang depan. Tapi daripada segi hukum tidak jadi masalah selagi mana dia semayang dalam kawasan masjid. Ingat kata ulama, mana-mana kawasan yang diwakafkan untuk masjid, termasuklah menara masjid, bumbung masjid. Kalau masjid tu ada kolong masjid, semua sekali kawasan yang diwakafkan untuk masjid, maka hukumnya adalah hukum masjid. Sah kita semayang jemaah di situ, walaupun wa in ba'udat masafah, walaupun jaraknya jauh daripada imam, walaupun jaraknya jauh daripada makmum yang paling dekat dengan imam, selagi mana kita berada dalam satu bangunan ataupun satu kawasan masjid. Adapun kalau kita berada di luar kawasan masjid, yang tu ada dia punya perbincangan. Jadi Masjid Nabawi, kawasan datarannya semua itu dihukumkan sebagai masjid. Jadi tidak ada masalah untuk kita sembahyang di situ, walaupun sah di depan kita tu yang paling belakang jauh daripada kita, selagi mana dalam kawasan masjid. Wallahu a'lam. Baik. Soalan yang ketujuh, saya dari Pasir Gudang nak ke Keluang, saya berhenti di Nusa Jaya dan bermalam di sana sebelum meneruskan perjalanan. Boleh ke saya solat jamak qasar di Nusa Jaya? Jawapannya boleh, tak ada masalah. Jawapannya boleh. Sebab apa? Kan Pasir Gudang dengan Nusa Jaya bukannya sampai 80 km. Kita katakan ya memang boleh sampai 80 km. Tetapi kita katakan boleh sebab apa? Sebab Nusa Jaya itu bukan tempat tujuannya, tapi Nusa Jaya itu adalah tempat persinggahannya saja. Dan tengok juga dia duduk dekat Nusa Jaya tu berapa lama. Sebab dia nak pergi Keluang, Pasir Gudang dengan Keluang ni saya rasa dah lebih 80 km. Jadi bolehlah. Jadi tujuannya dekat Keluang, bukan dekat Nusa Jaya. Nusa Jaya itu hanyalah sebagai tempat persinggahan sahaja. Tapi tengok dulu berapa lama dia duduk kat Nusa Jaya. Kalau dia duduk dekat Nusa Jaya, dia nak duduk seminggu dulu, kemudian baru dia bertolak ke Keluang. Itu tak boleh lah. Sampai-sampai Nusa Jaya, hukumnya sama macam hukum dia berada di rumahnya. Kena semayang tamam dan tidak boleh dijamakkan. Tapi kalau dia bermalam kurang daripada 4 hari, dia duduk sehari, dia bermalam 1 hari ataupun 2 hari, kemudian dia sambung perjalanan dia pergi ke Keluang, maka selama mana dia duduk di Nusa Jaya, maka hukumnya boleh, kerana dihukumkan safar. Walaupun dia berhenti dekat tengah, semua sekali tu dikira sebagai satu kali safar, maka boleh untuk dia jamak dan qasar. Wallahu a'lam bisawab. Baik. Soalan yang berikutnya, apa pandangan ustaz jika kita pergi umrah bawa anak-anak kecil? Ini kita dah jawab dah tadi, soalan yang sama. Baik, soalan yang ke-9, tawaf wada'. Tawaf wada' maknanya tawaf selamat tinggal sebelum dia keluar daripada tanah haram Mekah. Tawaf wada' batal atau tidak jika tersentuh yang bukan mahram? Baik. Ini masalah yang orang kata common lah orang tanya. Memang dalam mazhab Syafi'i, bersentuhan lelaki dengan perempuan itu yang halal nikah dengannya maka membatalkan wuduk.
Cuma dekat sana kalau kita nak pegang pandangan ni ada masyakkah, ada kesukaran. Sebab masa kita nak tawaf tu susah, kita nak elak daripada tersentuh orang lain, sama ada kita yang tersentuh ataupun kita disentuh orang, ataupun kita memang sengaja nak sentuh kan. Memang orang kata memang tak boleh nak elak lah sebab kawasannya terlalu sesak. Jadi kalau beramal dengan pandangan dalam mazhab Syafi'i yang kata batal sama ada syahwat ataupun tak ada syahwat, maka dia ada masyakkah, ada kesukaran. Jadi dalam bab ni Muzakarah Haji telah keluarkan satu fatwa, satu qarar, iaitulah bersentuhan lelaki dan perempuan itu tidak membatalkan wuduknya sekiranya sentuhan itu dengan tidak disertakan syahwat. Ini pandangan yang dipegang dalam mazhab Maliki, Hambali, dan juga inilah pandangan lama Imam Syafi'i. Qaul qadim ni fatwa lama Imam Syafi'i masa dia duduk dekat Iraq. Jadi tak batal lah, tidak batal melainkan ada syahwat. Dan ketetapan ini dipakai selama 12 hari. 12 hari kita mengerjakan umrah, sama ada di Mekah ataupun di Madinah, tempat yang kita tidak buat umrah pun hukumnya sama. Jadi selama mana kita duduk kat sana, kita belum balik lagi ke Malaysia, maka kita katakan termasuklah tawaf wada. Kalau bersentuhan maka tidak membatalkan wuduk melainkan ada syahwat. Orang pernah tanya pada ketua musyawarah kami, Ustaz Alim Shah, kalau sentuh tu macam mana nak tahu ada syahwat tak ada syahwat? Kita nak jawab pun susah sebab yang ada syahwat tu yang pegang, bukan pada yang ditanya tu. Jadi faham sendirilah, maknanya bila pegang tu ada rasa karen kan, pegang kain kan, ada rasa karen kan, maknanya ada syahwat. Jadi tu baru membatalkan wuduk. Tapi kalau pegang tak ada syahwat, rasa macam pegang tiang elektrik yang tu tidak membatalkan wuduk. Wallahu a'lam bisawab. Baik. Jadi kita tengok siapa yang sama dengan kami. Baik. Soalan yang ditanya tadi tu insya-Allah saya pun lupa apa soalan dia, nak scroll balik ni, insya-Allah kita akan jawab pada sesi yang baik. Jadi sebelum tu tuan-tuan, saya nak jemput tuan-tuan untuk sebelum kita mengakhiri program kita pada pagi ni, saya nak jemput tuan-tuan untuk follow media sosial kami. Media sosial kami iaitulah Facebook kami. Jadi siapa lagi yang belum like page kami, maka sila like. Ada hadiah atau tak ada hadiah, like aje lah, like aja. Lepas tu belanjalah sendiri KFC untuk diri sendiri. Apa ke nama, like page kami di Facebook, dan juga follow kami di IG, Instagram, dan boleh follow juga kami di YouTube. Boleh subscribe, tuan-tuan pergi YouTube, ada butang subscribe tu, tekan subscribe, dan sebelah tu ada gambar loceng, tekan sekali dengan loceng, ada notification kalau ada video-video yang baru. Boleh ikuti kami, dan juga boleh ikuti kami di Telegram channel. Kalau tuan-tuan ada kemusykilan dan sebagainya, nak berkongsi video yang saiznya besar, boleh follow boleh join Telegram channel kami. Wallahu a'lam bishawab. Jadi saya rasa cukup sekadar tu dulu perkongsian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Minggu ni ada go umrah tak ada tak? Minggu ni tak ada go umrah. Minggu depan ada go umrah. Tunggu pengumumannya nanti. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sama-sama setia bersama kami sejak daripada awal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita dan mengampunkan dosa-dosa kita, dan memelihara kita dan ahli keluarga kita daripada segala penyakit dan wabak yang melanda negara kita pada waktu ini. Jadi cukup sekadar itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.